Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam pengajian solat ketika safar, ketika seseorang bermusafir. Di sana ada dibenarkan solat jamak dan juga solat qasar. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamak itu adalah makna menghimpunkan dua solat fardu dalam salah satu daripada dua waktu. Contohnya solat fardu zuhur dan juga asar, dua solat fardu digabungkan dalam satu waktu saja, sama ada waktu zuhur ataupun waktu asar. Begitulah juga dengan maghrib dan isyak, digabungkan dua solat fardu ini dalam satu waktu, sama ada waktu maghrib ataupun waktu isyak. Sekiranya waktu maghrib itu dipanggil sebagai jamak taqdim, solat maghrib dan isyak pada waktu pertama dipanggil jamak taqdim. Jamak taqdim ini jamak yang awal lah. Taqdim ni makna mendahului. Zuhur dan asar buat dalam waktu zuhur tu dipanggil jamak taqdim. Kalau dibuat pada waktu yang kedua, zuhur dan juga asar, buat pada waktu asar, itu dipanggil sebagai jamak takhir. Takhir yang kemudian. Maghrib dan juga isyak buat dalam waktu isyak dinamakan jamak takhir. Ulama fiqh telah ijma' iaitu sebulat suara di kalangan mereka mengatakan keharusan melaksanakan solat jamak pada sembahyang fardu, sama ada zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Subuh, maghrib tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab yang pertama tak ada datang dalam hadis. Yang kedua, kalau subuh kita qasarkan, macam mana kita nak semayang? Sebab dia jadi separuh. Jadi kalau 4 rakaat boleh dipendekkan separuh jadi 2. Kalau semayang subuh dah 2 rakaat, macam mana nak dipendekkan lagi? Nak kata 1 rakaat separuh, tak ada. Semayang fardu 1 rakaat, tak ada. Begitulah juga maghrib. Maghrib ni 3 rakaat. Kalau diletakkan separuh, 1/2. Macam mana nak sembahyang 1/2 rakaat? Jadi sebab itu ada pada sembahyang yang mempunyai 4 rakaat saja solat qasar. Kita lihat hukum jamak solat. Ulama fiqh ini telah ijma', sebulat suara menyatakan persyariatan jamak zuhur dan asar di Arafah dengan melaksanakan jamak taqdim dan juga jamak maghrib dan isyak dipanggil jamak takhir, dibuat pada waktu isyak di Muzdalifah kepada sesiapa yang menunaikan haji. Sebab perkara ni Nabi buat. Nabi SAW melaksanakan jamak pada Hajjatul Wada', iaitu haji terakhir Nabi pada tahun ke-11 Hijrah. Nabi melaksanakannya seperti mana dinyatakan oleh Jabir bin Abdullah. Fa'ata batnal wadi, Nabi datang di satu lembah. Fa khataban nas, maka Nabi telah memberi khutbah. Summa adzana summa aqama, kemudian azan, kemudian diiqamatkan. Fasalla az-zuhra, Nabi sembahyang zuhur. Summa aqama, kemudian diiqamatkan sembahyang pula asar. Walam yusalli bainahuma syai'un, Nabi tak sembahyang apa-apa di antara celah-celahan zuhur dan asar tu. Zuhur, asar, Nabi sembahyang jamak taqdim di Arafah. Zuhur dan asar Nabi sembahyang jamak taqdim. Bila sampai di Muzdalifah, maghrib, isyak, Nabi buat jamak takhir. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, mereka kata tidak ada sembahyang jamak melainkan ketika haji je. Qasar mereka fardu. Mazhab Hanafi ni qasar mereka fardu.
Apa maksud fardu? Setiap kali musafir tak boleh sembahyang 4 rakaat, kena sembahyang 2. Jamak dalam mazhab mereka tak ada, melainkan haji je. Melainkan dalam ibadat haji. Sebab dalam hadis ini Nabi pergi haji je, Nabi buat jamak. Dalam mazhab Syafi'i kita tidak. Sebenarnya illah ataupun sebab seseorang itu dibenarkan jamak dan juga qasar ini, sebab dia bukanlah illah, dia bukanlah masyaqqah, bukanlah susah, bukan sebab kepayahan bermusafir. Ada je bermusafir yang tak susah, yang tak payah. Dalam mungkin 90-100 km dia boleh sampai dalam masa 5-10 minit, 10 minit, 15 minit. Mungkin akan datang, mungkin akan ada berlaku seperti itu. Jadi pasti tak ada kesusahan. Tetapi illah ataupun sebab untuk seseorang itu dibenarkan untuk membuat solat jamak ataupun qasar adalah kerana illahnya, sebabnya adalah safar. Bila bermusafir, tak kiralah ada masyaqqah, ada kesusahan ataupun tidak, dibenarkan untuk seseorang itu membuat qasar ataupun jamak. Ulama berbeza pendapat mengenai dengan illah ataupun sebab lah, sebagai sebab. Kelonggaran ni rukhsah yang Allah Ta'ala berikan untuk seseorang yang bermusafir, sama ada berbentuk jamak ataupun qasar, adakah kerana safar ataupun kerana ibadat haji. Pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab dia kata apa? Keharusan jamak ini adalah kerana ibadat haji, bukan kerana bermusafir. Pendapat Syafi'i pun ada juga pendapat tersebut. Jadi pendapat Syafi'i, pendapat yang menyatakan jamak ini dibenarkan kerana apa? Ibadat haji, bukan kerana musafir. Ini ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat yang marjuh, pendapat yang tak kuat. Sebab tuan-tuan bayangkan, ketika mana kita duduk di Mekah, seseorang yang menunaikan haji di Mekah, dia tunaikan haji ni bukan seminggu, bukan 3 hari, bukan 4 hari, bukan 5 hari, sebulan lebih. Dia duduk di Mekah tu lama, contohnya 2 minggu ke 3 minggu, mungkin ada trip terakhir seminggu. Dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh buat jamak lah. Walaupun Nabi buat jamak di Arafah, jamak taqdim zuhur dan asar, Maghrib Isyak di Muzdalifah Nabi buat jamak takhir. Nabi buat tu sebab apa? Sebab Nabi daripada Madinah, jauh perjalanan Nabi, pergi ke Mekah, ke mana? Arafah, buat jamak. Sebab Nabi perjalanan jauh, masih dikira safar. Kalau tak cukup 5 hari, termasuk hari pergi dan pulang. Sebab tu Nabi buat jamak. Yang kita dah duduk hotel Mekah dah berapa lama, berapa hari, berapa minggu. Sebenarnya mengikut pendapat yang kuat, tak boleh buat jamak. Bagi jemaah Malaysia kita lah, ataupun jemaah mana-mana yang mengikut pendapat mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat, tak boleh buat jamak. Tapi sebab apa? Mutawif semua benarkan buat jamak. Mereka suruh jamak. Mereka kata hadis menyatakan Nabi buat jamak di Arafah, zuhur dan asar, jamak taqdim. Maghrib Isyak di Muzdalifah, jamak takhir. Nabi dia buatlah sebab dia bermusafir daripada Madinah. Cuma kita tak nafikan ada pendapat yang kedua, pendapat marjuh, pendapat yang tak kuat. Pendapat yang tak kuat menyatakan sebab ataupun illah, seseorang itu boleh dibenarkan jamak ketika mana di Mekah ini bukan kerana safar, tetapi kerana ibadat haji. Pendapat majoriti di kalangan ulama, termasuk pendapat yang kuat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah harus jamak disebabkan safar, bukanlah kerana ibadat haji. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama, termasuk mazhab Syafi'i kita. Mengenai dengan safar, ulama berbeza pendapat juga sebenarnya mengenai dengan harus ataupun tidak jamak ketika safar, ketika bermusafir ni. Di sini saya datangkan beberapa pandangan ulama-ulama mazhab. Mazhab Hanafi, dia kata mazhab Hanafi
dan juga ulama Syafi'i, ulama Hambali, mereka mazhab Hanafi tak mengharuskan jamak. Ulama Syafi'i, ulama Hambali mengharuskan jamak. Antaranya solat Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak ketika mana safar. Sama ada jamak taqdim atau jamak takhir. Ulama Maliki pula tidak mensyaratkan safar panjang atau pendek untuk keharusan dia sembahyang ketika safar. Ulama dalam mazhab Maliki ni dia kata kalau nak sembahyang qasar ni ataupun sembahyang jamak ni tak kira bermusafir pendek ke panjang boleh. Musafir pendek pun boleh jamak, musafir panjang boleh jamak. Mana safar perjalanan tu tak kira dua marhalah ataupun tidak dalam mazhab Maliki. Dalam pendapat majoriti di kalangan ulama adalah kena dua marhalah perjalanan jauh, safar yang panjang baru dibenarkan untuk jamak. Tak kira jamak taqdim, jamak takhir. Pendapat mazhab Hanafi tak ada jamak, melainkan ibadat haji sahaja. Okey. Sebenarnya dalam pendapat mazhab Hanafi ni dia ada jamak juga. Dia ada jamak. Dalam pendapat Abu Hanifah mazhab Hanafi dia ada jamak. Cuma tuan-tuan ada satu term istilah untuk mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi ni dipanggil jamak tersebut adalah jamak suri. Jamak apa? Jamak suri. Sebab dalam mazhab Hanafi ini tak ada istilah jamak taqdim, jamak takhir, tak ada. Sebab mereka tak dibenarkan jamak. Jadi sebab tu mereka tak ada term taqdim atau takhir. Yang mereka ada satu term lain dipanggil sebagai jamak suri. Jamak suri ni makna gambarannya macam jamak tetapi hakikatnya dia bukan jamak. Macam mana tu? Seseorang sembahyang zuhur tapi zuhur bukan 4.30, dia sembahyang zuhur 4.25. Kemudian elok habis sembahyang zuhur, masuk asar, terus sembahyang asar. Itulah dipanggil sebagai jamak suri. Dalam mazhab Hanafi ada jamak macam ni, ada jamak suri. Hakikatnya dia bukan jamak. Dari segi gambaran dia macam jamak. Sebab apa? Sembahyang zuhur di akhir waktu tapi masih waktu zuhur. Elok habis sembahyang zuhur dan masuk asar, sembahyang asar pula. Nampak macam jamak tapi bukan jamak. Hakikatnya bukan jamak. Dari segi gambarannya seperti jamak. Itu yang ada dalam mazhab Hanafi. Mana dia tak guna term istilah jamak taqdim takhir, tak ada. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan bighairi miqatiha illa salatain jama'a bainal maghrib wal isya wa shalla al-fajr qabla miqatiha. Abdullah bin Abbas kata, aku tak pernah lihat Nabi menunaikan solat bukan pada waktunya, melainkan dua solat, iaitu jamak antara maghrib dan isyak. Nabi solat subuh sebelum sampai di Muzdalifah, sebelum miqat, sebelum sampai di Muzdalifah. Nabi ni selalu sembahyang adalah ada waktu dia, ada waktu mula, waktu akhir. Tapi Nabi sembahyang dalam waktu dia. Melainkan Nabi sembahyang jamak ketika mana berada di Arafah, Zuhur Asar, kemudian berada di Muzdalifah. Nabi buat juga jamak, dipanggil jamak takhir, maghrib dan juga isyak. Okey. Tuan-tuan kena faham sebab apa mazhab Hanafi ni dia menolak hujjah yang menyatakan adanya pensabitan pensyariatan solat jamak. Sebab apa dia tolak? Okey, tuan-tuan kena faham usul dalam mazhab Hanafi, setiap perkara yang mutawatir. Mutawatir ni maksudnya perkara yang riwayatnya ramai. Orang yang meriwayatkan tu ramai. Sekira-kira kalau satu fakta ni datang, tak ada siapa yang berdusta. Sebab memang contohnya lah, seseorang yang pergi Mekah, tuan-tuan tak pernah pergi Mekah. Orang balik je Mekah kata di Mekah ada Kaabah, semua percaya. Tak kira lah tuan-tuan biasa pergi ke tak biasa pergi, sebab dia dalam jumlah mutawatir. Jumlah yang tawatur, mutawatir makna semua berita ni dah maklum, semua dah tahu. Memang tak akan berlaku pendustaan. Tak ada orang kata tipulah, mana ada dekat Mekah ada Kaabah. Semua dah tahu. Begitulah juga dalam
periwayatan ini, bila sebut tentang mutawatir, sebab dalam Quran ini semuanya mutawatir. Dalam Quran setiap ayat ataupun hukum hakamnya mutawatir, tak ada satu kecacatan, pendustaan dalam tu. Dalam Quran kata inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ini ada waktu dia, ada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kata Nabi sembahyang jamak Nabi sembahyang jamak semua ni, itu ada riwayat-riwayat yang lain Nabi sembahyang jamak, bukan ketika haji je. Riwayat-riwayat yang lain ada Nabi musafir buat jamak. Tapi masalahnya riwayat tersebut adalah dipanggil riwayat ahad. Ahad ini lawan kepada mutawatir. Bila mana mutawatir dengan ahad berlaku kontradiksi, maka diambil, ulama Hanafi mengambil hadis, kita panggil riwayat yang mutawatir iaitu Quran, dan hadis yang kata jamak diketepikan. Itu usul dia lah dalam mazhab Hanafi. Sebab itu mereka kata tidak ada istilah jamak bagi orang yang bermusafir, melainkan menunaikan haji sahaja. Dalam usul mazhab Syafi'i kita tidak. Kalau ada Quran bagi hukum A, B, hadis bagi hukum B, kita combinekan, compilekan dua-dua. Seperti mana tuan-tuan biasa dengar mungkin hukum sebat ini, hukum sebat bagi penzina ini 100 kali ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Hukum buang negeri selama setahun bagi penzina yang belum kahwin. Setahun buang negeri, suruh hijrah tempat lain supaya dia lupakan tempat lama dia. Itu tak ada dalam hadis. Itu tak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis. Bila ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, mazhab Hanafi akan tolak. Dia akan ambil yang Quran je. Hadis dia akan tolak tepi. Sebab apa? Hukum dah ada dalam Quran. Sebab apa nak hukum hadis lagi? Tapi dalam mazhab Syafi'i kita compilekan. Hukum Quran pun kita ambil 100 kali sebab, hukum hadis pun kita ambil, iaitu dibuang negeri setahun. Dua-dua kita ambil. Sekarang ini kita tengok masalah makmum yang solat qasar, berimamkan kepada imam yang muqim. Bila sebut imam muqim ni, makna imam yang sembahyang tamam, itmam 4 rakaat. Mana ada imam yang muqim sembahyang 2 rakaat? Tak ada. Tuan-tuan bila dah sebut, tuan-tuan duduk di kawasan sini, di kawasan keramat sini, tuan-tuan dipanggil, tak kiralah istilah termnya muqim ataupun mustautin, dikira bukan musafir, tuan-tuan akan sembahyang 4 rakaat. Jadi isunya, orang yang sembahyang solat qasar, solat qasar ni makna orang musafir, orang muqim tak akan solat qasar. Makmum yang solat qasar ni makna makmum yang musafir, dia berimamkan kepada imam yang muqim, imam tempatan yang sembahyang 4 rakaat. Apa hukum dia? Di sini ulama Hanafi dia berpendapat apa? Dibenarkan seseorang yang bermusafir mengikut imam yang bermukim, imam yang mukim, yang sedang solat fardu. Mana solat fardu yang tunai, adaan tunai, bukan qada. Hukumnya adalah harus, dibenarkan. Tapi dengan syarat lah, kalau dia niat 2, automatik berubah jadi 4. Sebab dia kena ikut imam, jadi 4 rakaat. Hukumnya adalah wajib, sebab mengikut imam itu wajib. Sebaliknya, jika imam solat qada, maka makmum tak sah ikut imam yang solat qada. Apa maksudnya? Makmum yang musafir sembahyang, dia nak sembahyang 2 rakaat, tapi sebab imam tadi sembahyang 4, dia terpaksa ikut 4. Cuma imam tadi sembahyang qada, maka tak sah. Dalam mazhab Hanafi tak sah. Sebab dalam mazhab mereka, seperti mana kita biasa bincang dalam bab solat jemaah dahulu, iaitu seseorang imam solat qada, maka apa yang kita bincangkan sebelum ni dalam solat jemaah, makmum yang sembahyang fardu tidak boleh mengikut imam yang sembahyang sunat. Itu dalam mazhab Hanafi lah. Mazhab Syafi'i kita semua boleh, mazhab Hanafi kita semua boleh. Jadi dalam mazhab Hanafi, mereka kata macam mana dia ni
orang yang sembahyang sunat mengikut imam yang sembahyang fardu tak sah, dia kata tak sah. Perkara tersebut tak sah. Imam yang makmum yang sembahyang musafir, sembahyang ketika bermusafir, imam sembahyang tamam 4 rakaat, itu automatik boleh berubah daripada makmum niat 2 rakaat sebab imam buat 4, dia automatik jadi 4. Itu kalau imam sembahyang tunai. Kalau imam sembahyang qada, makmum sembahyang musafir sembahyang tunai, itu hukumnya tak sah sebab dia tak boleh secara automatik tukar daripada tunai jadi qada, tak ada. Itu dia mungkin agak pening sikit sebenarnya dalam mazhab Hanafi, tapi kesimpulan yang saya dapat simpulkan, dia kata kesimpulan mudahlah. Dalam mazhab dia, kalau makmum orang yang bermusafir, imam orang yang tempatan, bilangan rakaat wajib sama dengan imam. Bilangan rakaat wajib sama dengan imam. Yang makmum tu dia tahulah dia tahu yang imam tu memang sembahyang qada lah. Bukan. Tak, cuma yang ni kita tak boleh ambil tahu sangat, tak apa, sebab ini dalam mazhab lain. Macam perbandingan. Takut nanti pening kepala. Cuma saya nak bagi tahu dalam mazhab Hanafi ni, makmum walaupun dia niat 2 rakaat, makmum yang bermusafir, sebab imam sembahyang 4, dia ikut sekali 4. Itu je, setakat tu je, cukup. Kita tak boleh masuk lebih pada tu. Okey, kemudian dalam mazhab Maliki pula, dia kata apa? Harus boleh ikut imam. Boleh ikut imam, tapi kena ikut bilangan rakaat imam. Makmum sembahyang 2, imam sembahyang 4, kena ikut imam 4. Sama juga pendapat dia. Tapi dalam mazhab Maliki kata makruh. Perkara ni makruh. Tak kiralah imam muqim, makmum musafir, ataupun imam musafir, makmum muqim, hukumnya dalam mazhab Maliki makruh. Pendapat yang terakhir, pendapat mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Hanbali, dua-dua pendapat ni sama, iaitu apa dia? Mereka menyatakan tak makruh, cuma wajib bagi makmum yang musafir tadi ikut bilangan rakaat imam 4 rakaat. Dia tak boleh kurang pada tu. Dia tak boleh kurang. Melainkan kalau imam sembahyang 2, tapi macam ni imam nak sembahyang 2? Imam muqim. Imam muqim tidak mungkin sembahyang 2 rakaat. Jadi imam sembahyang 4 rakaat, makmum kena 4 juga. Kesimpulan dia apa? Empat mazhab menyatakan wajib mengikut imam bilangan rakaat 4 rakaat, tak boleh kurang. Walaupun di sana ada ulama mazhab kata makruh, tapi kesimpulannya semua mazhab menyatakan wajib ikut bilangan rakaat imam, tak boleh kurang. Walaupun kita masuk yang akhir-akhir dah, kita nak sembahyang qasar, imam dah rakaat ketiga dah, kita kata tak apalah, ala-ala imam rakaat ketiga, kita buat 2 rakaat je sembahyang zuhur. Tetap tak boleh, kena ikut bilangan rakaat imam 4 rakaat. Okey. Pendapat ulama, kemudian kita tengok tempoh qasar. Ini pun dalam perbezaan antara 4 mazhab. Mazhab Syafi'i kita paling sikit sekali, tempoh maksimum. Ulama Hanafi, dia kata tempoh yang dibenarkan untuk solat qasar ini maksimumnya adalah 15 hari. Panjang. Mana tu kalau tuan-tuan balik Kedah, balik Terengganu, 15 hari boleh buat jamak qasar. Panjang. Dalam mazhab Hanafi panjang. Idza dakhalta baldatan wa anta musafirun wa fi azmika an tuqima biha 15 yawman fa akmil as-salata. Mana kena kurang 15 hari. Kalau dia niat 15 hari sampai ke destinasi, niat 15 hari, kena buat sembahyang sempurna 4 rakaat. Tapi kalau dia niat kurang 14 hari, boleh. Bukan kurang 14 hari, kurang 15 hari lah. Mana 14 hari dan ke bawah, dia boleh buat qasar setiap sembahyang. Sebab dalam mazhab Hanafi, kita dah beritahu jelas, confirm memang tak ada jamak. Dia qasar je ada, dia jamak tak ada. Jamak haji je ada. Okey.
Ulama Maliki pula berpendapat tempoh maksimum untuk solat qasar ni adalah 4 hari sempurna. Dia package dua sekali, 4 hari beserta 20 semayang. Mana satu waktu, satu hari 5 waktu semayang, 5 darab 4 20 waktu. Jadi dia kata tempoh maksimum untuk semayang qasar dalam mazhab Maliki 4 hari 20 rakaat. Kalau 4 hari tak cukup 20 rakaat, tak juga, dia kena 4 hari cukup 20 rakaat. Okey. Ulama Syafi'i seperti mana yang kita bagi tahu sebelum ni, minggu yang lalu, sebab ada orang tanya dulu, iaitu maksimum untuk jamak dan qasar adalah selama 3 hari saja. 3 hari. Itu tak termasuk hari pergi dan pulang lah. Masuk hari pergi 1 hari, hari pulang 1 hari, semua 5 hari. Contoh tuan-tuan pergi ke Kedah hari ini, hari Isnin, duduk di Kedah Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat tuan-tuan datang balik dalam perjalanan ke sini, semua 5 hari, 5 hari boleh jamak dan juga qasar. Berbeza hukumnya seseorang yang mana sampai ke Kedah tempat dia, dia niat nak duduk lebih 3 hari. Maksud 3 hari itu termasuk hari pergi, hari pulang, semua 5 hari lah. 5 hari. Pergi hari Isnin, niat dalam hati nak balik hari Sabtu lah. Bila niat saja hari Sabtu, terus di sana sampai di Kedah sana tempat tu, tak boleh buat jamak dan juga qasar. Sampai hari Selasa, hari Isnin tu dah sampai petang, maka tak boleh buat jamak, tak boleh buat qasar. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, semua tak boleh buat jamak qasar. Hari Sabtu tu kalau bergerak nak balik Kuala Lumpur baru boleh buat jamak dan juga qasar. Sebab seseorang yang mana sama ada sampai ke destinasi ataupun tak sampai, tapi dia niat duduk lebih daripada 5 hari, termasuk hari pergi 1 hari, hari pulang 1 hari, semua 5 hari, itu semua sampai saja sana tak dibenarkan untuk jamak dan juga qasar. Boleh faham Berbeza dengan seseorang yang mana dia niat tinggal situ, mungkin niat 3 hari ataupun kurang 3 hari. Contoh pergi ke Kedah, mungkin ada urusan, dia kata kerja ni siap 3 hari. Tiba-tiba hari yang ketiga tu dia kata sistem ada problem. Dia kata esok siap, esok pergi-pergi ada problem lain, lusa pergi-pergi banjir, tulat pergi-pergi, ada sentiasa ada masalah sampai 18 hari. Tak apa, boleh buat jamak dengan qasar 18 hari. Sebab apa? Asalnya esok siap, esok ni kita nak balik KL, tak boleh balik. Asalnya esok lagi nak balik, tak boleh balik. Sampai 18 hari boleh buat jamak dan juga qasar dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi sebab berdasarkan hadis Nabi SAW bermukim di Mekah. Ketika mana pembukaan kota Mekah, Nabi memerangi kabilah Hawazin. Nabi buat semayang qasar selama 18 hari. Sebab cadangnya kabilah Hawazin Nabi nak serang esok tak boleh serang, lusa tak boleh serang, tulat tak boleh serang. Jadi sebenarnya nak selesaikan esok tidak menjadi, lusa tak menjadi juga. Jadi sampai ke 18 hari Nabi buat qasar. Jadi di sini tuan-tuan perlu faham, 18 hari ini adalah kita menanti-nantikan esoknya siap, esoknya jadi perkara yang kita nak tu. Esok tu kita nak pulang ke Kuala Lumpur. Tapi kalaulah tuan-tuan pergi, dia kata proses ni ambil masa seminggu baru siap, tuan-tuan kata tak apa, ustaz kata 18 hari, seminggu buat jamak, itu tidak dibenarkan lah. Maksud saya esok siap ataupun esok selesai urusan ni, esok ada benda lain datang yang mengakibatkan tak selesai urusan tadi. Lusa siap, lusa pun tak selesai juga, ada benda yang datang yang mengganggu proses kita, sampailah 18 hari. Tapi kalau tuan-tuan pergi, dia kata proses ni semua siap lepas seminggu, itu memang tak boleh buat lah jamak. Jangan tunggu 18 hari, tu memang tak boleh buat jamak. Sebab kita dah tahu tempoh adalah seminggu. Ulama dalam mazhab Hambali pula, dia kata apa?
tempoh maksimum dia untuk qasar ni 20 hari. Dia macam mazhab Hanafi juga, banyak 20 hari. Mazhab Hanafi tadi 15 hari, kurang 15 hari, dia 20 hari. Tapi dia kata kalau ada urusan yang macam tadi ada urusan, itu tak ada tempoh, bila pun tak apa. Mana kalau kata sepatutnya esok siap, tak siap, berterusan setahun, setahun boleh buat jamak qasar dalam mazhab Hanbaliyah. Dalam mazhab Hanafi ada satu riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika mana dia berada di satu kampung dinamakan kampung tadi Naisabur, dia bermukim di situ selama 1 bulan. 1 bulan dia buat jamak, dia buat qasar 1 bulan. Abdullah bin Umar di Azerbaijan, dia buat jamak selama 2 bulan. Dia buat qasar selama 2 bulan. Berdasarkan hadis-hadis inilah ulama kata kalau ada urusan ada apa boleh buat jamak dan juga qasar berterusan panjang sampai berbulan. Sebab tu ulama mazhab Syafi'i kita ambil dalil yang Fathu Mekah tadi, pembukaan kota Mekah. Nabi nak serang kabilah Hawazin, esok tertunda-tunda sampai 18 hari. Di kalangan mazhab lain ambil sampai sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang tak bertempoh pun ada. Okey, ada apa-apa soalan tu? Jamak boleh. Buat kat rumah boleh. Tapi kita rugi lah. Sebab sepatutnya kita kena buat dekat masjid atau surau. Kalau kita dengan anak kita atau dengan adik-beradik kita ke dengan ayah kita ke, jadi kita semayang. Kalau contohnya azan maghrib, kita semayang maghrib berjemaah. Lepas maghrib kita pergi ke saf belakang, bagi tahu anak kita ke ayah kita duduk belakang, kita semayang berjemaah isyak pula, jamak. Kita buat jamak pula isyak. Jadi kita panggil jamak takdim lah. Kalau jamak takhir pun boleh. Semayang isyak sekali, lepas tu kita bagi tahu anak atau ayah kita, lepas isyak pergi belakang kita buat jamak maghrib pula, semayang maghrib pula. Isyak dah semayang, maghrib pula. Kita nak buat kasar dengan jamaah sekali, jadi tak pergi lah, tak pergi masjid. Kalau nak buat qasar kita tak payah pergi masjid lah. Sebab kita semayang kat rumah berjemaah. Tapi dia punya pahala kurang lah, sebab jemaah di masjid surau pahala lebih. Sebab setiap perjalanan tapak kita, kemudian kita niat i'tikaf lagi, kita tunggu semayang lagi, itu semua dikira pahala lah. Tapi kalau nak qasar juga kena semayang kat rumah lah. Nak qasar juga semayang kat rumah, berjemaah kat rumah. Kalau nak jamak boleh semayang di masjid surau. Cuma lepas daripada tu, kalau beza dia dua, jamak nanti kita akan bincangkan. Jamak takdim dia kena berturut-turut. Dia ada syarat-syarat dia berturut-turut. Jadi lepas imam beri salam, jangan tunggu wirid sekali dengan imam. Kalau kawan kita tengah semayang maghrib masbuk, jangan tunggu dia. Kita semayang dulu, nanti dia lepas semayang dia pergi ikut belakang kita je. Jangan tunggu dia kata tak apa, dia masbuk dua rakaat, tunggu 2 rakaat baru semayang isyak pula. Tak sah, dia kena berturut-turut. Lepas imam beri salam, tak payah wirid sekali imam, terus ke belakang untuk semayang isyak. Lepas tu baru wirid. Kalau segi tak kena wirid juga kan? Kerana dia macam biasa, wirid, semayang sunat semua macam biasa. Cuma sunat lepas maghrib tu kita tak buat lah, kita buat lepas isyak. Sebab dia kena berturut-turut. Lepas semayang maghrib, semayang fardu isyak. Macam mana semayang sunat selepas maghrib, buat selepas isyak tu kita buat. Semayang sunat selepas isyak pun kita buat lepas isyak. Semayang sunat lepas maghrib pun kita buat lepas semayang fardu isyak. Semua buat lepas isyak. Betul, kita pergi R&R kan. Sebab kecil. Kalau kita nak wirid, tak ganggu orang. Dia kalau nak kalau tempat kecil, kita tak perlulah wirid kat situ. Mana kita keluar, kita wirid dekat luar. Dekat dalam kereta boleh wirid dalam kereta. Kalau tempat R&R tu besar, okey lah. Tapi selalu jadi masalah ni semayang maghrib isyak.
Bila RNR tu kecil tempat sembahyang. Bukan RNR aja, dekat mall pun sama. Tuan-tuan pergi maghrib isyak mall, kadang-kadang sampai tempat sembahyang tu kecil sangat. Nak bagi tu orang yang nak sembahyang tu ramai. Terpaksa imam baca pendek, buat apa yang wajib saja, sebab beberapa trip dia akan masuk. Sebab dekat mall tu ada berapa ratus orang. Tu tak masuk pekerja-pekerja yang dekat mall tu lagi. Ruangan sembahyang tu lelaki mungkinlah dalam paling banyak pun 20 orang. Macam mana kalau 20 orang yang dalam tu beratus orang, melainkan kalau separuh daripada tu sembahyang, kita kata separuh daripada mall tu sembahyang pun dah penuh. Dah penuh. Kalau dekat dalam KLCC memang ramai, surau tu pun besar lah, surau dalam tu pun besar, tak apa. Untuk sekadar sembahyang isyak, kita tak perlu berturut-turut. Lepas sembahyang isyak, wirid sekali dengan imam, semua sekali dengan imam. Lepas tu kita sembahyang maghrib pula, tak apa. Dia tak betul. Tapi syarat kita akan bincang nantilah. Ada syarat jamak takdim, jamak takhir. Okey. Cukup sekadar tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah yang suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.